Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, para dekan dan hadiri yang dihormati. Hari ini saya ingin berkongsi satu ucapan yang bertajuk pengaruh direct dalam salah faham komunikasi. Komunikasi ialah sesuatu proses pertukaran maklumat, fikiran, perasaan dan sebagainya yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain atau kumpulan yang ramai. Manusia sebagai makhluk sosial yang sangat berbentuk komunikasi sebagai sarana untuk berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia berkomunikasi adalah bertujuan untuk menghasilkan suatu tindakan komunikasi yang berkesan dengan orang lain. Menurut Pearson dan Steiner, pada tahun 1998, komunikasi adalah satu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Satu komunikasi boleh dicapai melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan sebagainya. Komunikasi juga dapat dikategori kepada 4 jenis seperti verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Walau bagaimanapun, terdapat juga salah faham dalam komunikasi sering berlaku. Semasa kita berinteraksi dengan orang, kadang-kala mesej yang ingin kita sampaikan tidak dapat difahami oleh komunikasi antara dua pihak. Menurut Seta, pada tahun 2011, pernah mengatakan bahawa kegagalan dalam komunikasi akan menyebabkan perselisihan faham di tempoh antara pemberi dan penerima maklumat. Jadi, pemberi haruslah memastikan apa yang hendak disampaikan kepada penerima adalah jelas dan penerima juga harus mendengar dengan teliti demi satu komunikasi antara dua pihak yang berkesan dan efektif. Oleh itu, saya mendapati bahawa terdapat juga pengaruh dialek dalam salah faham komunikasi berlaku pada masa sekarang. Jadi, saya akan menerangkan apa sebab salah faham komunikasi berlaku akibat daripada pengaruh direct. Hadirin sekalian, dalam tajuk ini saya akan memfokuskan kepada dua isi penting bagi menyokong pernyataan di atas. Yang pertama, penggunaan dialek telah menimbulkan salah faham dalam komunikasi antara penutur yang berlainan dialek. Adakah saudara dan saudari tahu mengapa terjadinya salah faham ini? Hal ini berlaku kerana terdapat perkataan yang membawa makna yang berbeza dalam setiap dialek. Seperti yang kita ketahui, setiap negeri mempunyai dialek-dialek yang berbeza. Contohnya, perkataan gerek dalam dialek Kedah bermaksud basikal, manakala dalam dialek Melayu Sarawak, perkataan gerek membawa maksud teman wanita ataupun teman lelaki. Kelainan dan kepelbagaian makna ini telah menyebabkan berlakunya ketidaksalingfahaman antara penutur yang mempunyai dialek yang berbeza kerana sebutan perkataan adalah sama namun mempunyai makna yang berlainan. Perbezaan makna perkataan gerek telah menimbulkan kekeliruan dalam komunikasi sehingga menimbulkan salah faham di antara dua penutur yang sedang berkomunikasi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita beralih kepada isi yang kedua. Penggunaan dialek yang pekat juga telah mendedahkan para penutur kepada masalah salah faham dalam komunikasi. Hal ini berlaku kerana penutur yang berlainan dialek tidak dapat memahami perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dialek yang lain, yang terpengaruh dengan penggunaan dialek sehingga mewujudkan penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian. Kebiasaannya, bahasa Melayu sering digunakan apabila bertutur dengan penutur yang berlainan bahasa maupun dialek, kerana bahasa itu lebih mudah difahami untuk semua penutur bahasa. Penutur yang menggunakan dialek kebiasaannya tidak dapat berkomunikasi dengan baik apabila menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, proses komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik kerana mesej yang dihantar tidak dapat difahami oleh penerima, disebabkan oleh beberapa halangan seperti bahasa dan ejaan dan seterusnya menimbulkan salah faham dalam komunikasi. Kesimpulannya,
pengaruh dialek ini sememangnya akan menyebabkan berlakunya salah faham dalam komunikasi kita. Walaupun mempunyai pelbagai dialek, ia tetap akan memberi salah faham ketika berkomunikasi kerana satu perkataan dalam sesuatu dialek akan membawa maksud yang berbeza dalam dialek yang lain. Dialek yang berbeza tidak bermaksud tiada perkataan yang tidak sama. Selain itu, penggunaan dialek yang pekat juga mempengaruhi salah faham dalam berkomunikasi. Ini kerana penggunaan dialek yang pekat akan menyebabkan seseorang penutur itu suka berbicara dalam bahasa lain. Ini adalah faktor kebiasaan. Sebagai menggulung segala yang telah dibincangkan, ini sahaja yang ingin saya kongsi kepada anda semua. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk memberi ucapan berkenaan pengaruh dialek dalam salah faham komunikasi. Saya berharap anda semua mempelajari sesuatu yang baru dari ucapan ini. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.